Amalan mudah tapi pahala memanjangkan umur. 6 rakaat itu jangan diselangi dengan perkataan-perkataan keduniaan dalam tak sampai 10 minit buat amalan ini. Dibagikan pahala full 12 tahun dengan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليست من الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Malam ini hadis yang keempat, berwuduk sebelum tidur, iaitu tidur malam supaya mendapat doa malaikat. Para salafun salih, antara waktu yang mereka tidak akan biarkan berlalu begitu sahaja, waktu inilah maghrib dengan isya. Sehingga sebahagian daripada mereka mengatakan, kalaulah nak ditambah lagi amalan pada kami, waktu maghrib dengan isya memang tak boleh tambah dah. Sebab daripada seawal maghrib sampai isya memang penuh dia buat amal. Sebab waktu ini sangat mahal. Orang-orang yang hatinya berjalan kepada Allah, waktu sebegini dipastikan sudah berada di dalam masjid atau surau atau madrasah, tidak pun dalam rumah, dah bersiap dengan amalan maghrib dengan isya. Kerana waktu-waktu ini sangat mahal, kurniaan Allah sangat banyak, terutama sekali dalam majlis ilmu sebegini. Kalau tidak ada majlis ilmu, silakan diisi dengan bacaan Al-Quran ataupun ratib Al-Haddad, bagus sekali dibaca ketika ini. Tapi ketika ada majlis ilmu, di stop dahulu. Bacanya bila? Nanti selepas insya. Ataupun baca Yasin dan sebagainya. Kalau kita dapat pastikan kita isi maghrib dengan isya ini apapun nama kebaikan, maka itu tanda yang baik. Kalau tidak, berusaha ke arah orang-orang yang saleh mengisi masa sebegini. Kalau ditakdirkan tidak ada majlis ilmu sebegini, solat awabin 6 rakaat jangan ditinggal.
Kalau ada pun ada caranya, sudah kita bicarakan dahulu. Sebab amalan mudah tapi pahala memanjangkan umur. Nabi SAW menyebutkan, man salla ba'dal maghrib, siapa yang solat lepas maghrib, di manapun, di rumah, di pejabat, di surau masjid, hatta di jalan raya, kalau ada kesempatan untuk solat. Tapi syarat 6 rakaat itu jangan diselangi dengan perkataan-perkataan keduniaan yang tidak elok. Sekitar dalam tak sampai 10 minit buat amalan ini. Udilna, dibagikan pahala. Udilna ajra 12 sanah ibadatan, dibagikan pahala seumpama dia melakukan 12 tahun dengan ibadat, full 12 tahun dengan ibadah. Jadi hadirin, ini amalannya sangat mudah, jangan dilepaskan. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak panjang. Nabi kita sendiri umurnya sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Hasadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 70, tak panjang, tapi Allah bagi kelebihan. Antaranya solat awabin. Solat awabin itu kalau dikerjakan 6 rakaat, dia paling kurang 2 rakaat, 4 boleh, 6, 8, 12 boleh. Tapi paling selalunya dilakukan 6 rakaat selalunya. Kalau hadis tadi tu disebutkan dia setelah solat 6 rakaat tadi tu dia mendapat pahala 12 tahun, full 12 tahun itu dengan ibadah. Jadi kalaulah insya-Allah ditakdirkan Allah dia buat dan dapat diterima amalannya itu, umurnya sekarang katalah 60 tahun, malam ini umurnya menjadi 72 tahun, sebab campur 12. Malam esok buat lagi, umurnya tetap 60 tahun, tetapi seolah-olah umurnya 84 tahun. Sebab diijak lagi, seolah-olah dia buat amal ibadat 12 tahun, dan ibadah 12 tahun itu diterima oleh Allah. Sebab itu jangan tinggal doa ini pagi-pagi, jangan tinggal. Nabi tak pernah miss baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Ni Nabi never missed reciting such doa. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, mohon padamu, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Al-Imamul Ghazali rahimahullah sebut ada 7 ciri ilmu yang bermanfaat dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Nanti rujuk nanti apa 7 cirinya itu. Yang kedua, rezeki yang thayyibah, yang baik. Sudah pasti halal, sudah pasti barakah, itu kita minta. Ada juga orang dapat rezeki bukan jadi nikmat tapi jadi niqmah, yang nanti akan mengheret dia nanti pada hisab yang pedih daripada Allah kalau tidak digunakan jalan kebaikan. Yang ketiga, Nabi minta amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu amal salih, bukan saja amal salih tapi mutaqabbala, yang diterima oleh Allah.
Sebab ada orang buat amal saleh, umpamanya salat malam, tapi Nabi sebutkan kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa ramai orang yang bangun malam tapi tak dapat apa-apa daripada qiyamnya itu melainkan sahar, berjaga malam sahaja, pahala kosong. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan ju' wal 'atash, iaitu lapar dan dahaga. So kita minta supaya jangan letih-letih kita beramal tapi tak diterima oleh Allah. Ini 12 tahun ini memang diterima oleh Allah. Sebab itu hadirin, jangan tinggal ini. Ini menjadikan umur kita panjang. Kalau tuan-tuan sudah istiqamah buat ini 10 tahun, 1 tahun 360 hari mudah-mudah saja, darab dengan 10, kemudian darab dengan 12, Allah. Hadirin, jangan ditinggal. Saya pesan ni, di mana-mana saya pergi saya pesan, ada 3 cara nak buat. Dah sebut dah di sini hari tu, tapi hati ni nak juga kongsi kat orang. Jangan tak dibuat. Tapi bila dah mula majlis ilmu macam ni, jangan dibuat pula. Sebab itu kan sunat. Menuntut ilmu ni kan wajib. Baik. 3 cara. Pertama sekali, lepas ba'diyah maghrib baru buat 6 rakaat ini. Usalli sunnata hifzil iman. Rakaat ini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat untuk jaga iman. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad 6 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Baca sampai habis, jangan kepala saja. Baca sampai habis. Rakaat kedua pun sama, salam, angkat lagi. Usalli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Bacalah surah apa pun. Tak baca pun tak apa. Yang ketiga, rakaat yang ke-6, 5 dan 6, usalli sunnatal awwabin ma'al istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Itu paling komplit sekali. Itulah yang selalu disebut di dalam kitab-kitab tentang solat nawafil. Tapi sebahagian orang jadi sedikit confused. Hifzul iman ma'al awwabin, al-awwabin ma'al istikharah. Tidak mengapa kalau dia guna cara yang kedua. Macam mana? Ba'diyah maghrib dulu. Sebab ba'diyah maghrib muakkad. Barulah solat awwabin 6 rakaat. Setiap 2 rakaat niatnya sama. Lafaz niatnya usalli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Qul ya, dengan qul Allahu ahad, paling kurang. Tak baca pun tak mengapa. Rakaat ketiga dengan keempat, ketiga dibaca sama, usalli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Nanti akhirnya yang kelima, usalli sunnatal awwabin. Semua sama. Ini paling senang sekali. Tapi ada lagi ringkasnya, ada lagi. Apa dia? Terutama sekali waktu macam ni lah. Dan ini kalau Habib Umar, beliau selalu buat nombor 3 ni. Saya tadi pun buat juga nombor 3. Bukan nak tunjuk beramal ni, tidak ni. Tapi dalam mengajar macam ni, sempat-sempatkan diri juga. Tapi kalau ikut cara yang pertama tadi, nanti tuan-tuan lama tunggu saya. Yang kedua pun boleh kurang, lebih kurang. Jadi macam mana cara ketiga ini? Ketika solat sunat ba'diyah maghrib, diniatkan itulah juga awwabin. Tapi jangan disebut dalam niat. Gini ya, usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ketika solat tadi itu diniatkan, ya Allah, saya jadikan ini juga awabin. Jangan cakap bahasa Melayu, batal sembahyang. Bermakna tadi solidnya sembahyang sunat ba'diyah maghrib disebut, tapi niat kita jadikan dia awabin, automatically dia akan jadi awabin. Kan kita nak kejar 6 rakaat, jadi ini sudah terlaksana 2 rakaat, tinggal 4 rakaat lagi.
4 rakaat nanti buatlah dua-dua. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala, salam angkat lagi, usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala, selesai. Tapi ada lagi yang lebih laju, lebih ringkas. Ini last ni, tell me no confrontation, jangan minta lagi diskaun. Lepas usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, diniatkan ketika solat itu niat awabin tinggal 4 yang tinggal ini sekaligus. Tu kata tadi jangan minta diskaun lagi, ni dah paling last dah ni. Maksud kata jangan tinggal. Macam mana 4 rakaat tadi? Usalli sunnatal awabin 4 rakaatin lillahi ta'ala, buat 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Kalau macam tadi kan nak mengajar ni, jadi baca surah yang pendek-pendek, tak baca pun tidak mengapa. Tuan-tuannya jangan tinggal. Ni ulama bagi kita alternatif sampai 3 cara buat, malam 4 tadi, supaya jangan tinggal. Buat malam esok lah. Siapa yang tinggal malam ni jangan buatlah pasal kita nak mengaji ni. Buat malam esok dan seterusnya. Mudah-mudahan kita istiqamah. Siapa tak mahu hadirin, tak sampai pun 10 minit tapi pahalanya 12 tahun. Pahala ibadah diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam qala, daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Ini namanya laqab, Ibnu, Abu, Ummu, ini namanya laqab, ini namanya kunyah, panggilan. Nama asal beliau Abdullah ibn Abbas. Kalau disebut 4 abadillah, itu merujuk kepada 4 orang yang namanya Abdullah di hadapan, tapi tak dipanggil Abdullah ibnu Abbas, disebut Ibnu Abbas. Abdullah ibnu Umar dipanggil Ibnu Umar. Abdullah bin Zubair dipanggil Ibnu Zubair. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Itulah namanya 4 abadillah. Ibnu Abbas anak kepada Abbas. Siapa Abbas? Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, bermakna Abdullah ini sepupu Nabi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tahhiru hadhil ajsad, tahharakumullah." Sucikanlah badan-badan kamu, maksud berwuduklah, semoga Allah menyucikan kamu, ai batin kamu. Berwuduk supaya Allah sucikan batin kita. Kenapa? Sebab kita suci, kita bersihkan, sucikan yang zahir, maka Allah sucikan yang batin. Fa innahu laisa min abdin yabitu tahira, kerana sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang tidur malam ni lah ni dalam keadaan suci. Yabit, bata yabitu, tidur malam. Sebab itu kita disebut mabit di Muzdalifah, bukan semestinya tidur di Muzdalifah. Kita berada di bumi Muzdalifah mesti bermula di pertengahan malam, walaupun 1 saat itu sudah mencukupi. Itu namanya mabit, maksudnya berada pada waktu malam. Kalau istilah bata yabitu maksudnya tidur. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidur malam dalam keadaan suci, maksudnya berwuduk, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun, melainkan ada malaikat akan bersamanya pada pakaiannya. Orang yang tidur malam berwuduk, ada malaikat bersamanya. Masya Allah. Bukan senang malaikat nak hadir, bukan senang malaikat yang mulia. Tak masuk rumah orang yang ada gambar-gambar, tak masuk rumah orang yang yang ada anjing di rumahnya, tak masuk rumah orang yang berzina, tidak masuk rumah orang yang uququl walidain,
yang derhaka kepada kedua orang tuanya tak masuk. Dan tak masuk rumah orang yang minum arak. Allah tak masuk malaikat. Sebab itu rumah tu jadi gersang, jadi macam panas walaupun aircon banyak, nampak sempit walaupun rumah luas, sebab malaikat tak masuk. Kalau malaikat tak masuk, yang satu tu lah yang masuk. Syaitan, iblis, na'udzubillah min dhalik. Ini kita seolah-olah persilakan malaikat masuk. Sebab itu kata ulama, kenapa malam Al-Qadar itu sangat mulia? Antaranya kerana diturunkan Al-Quran, itu satu. Tapi jelas dalam Al-Quran menyebut tanazzalul malaikatu warruh fiha, turun al-malaikat, malaikat-malaikat. Sebab malaikat itu diamnya di langit. Warruh, ruh itu malaikat Jibril alaihi salam. Orang yang mulia tidak akan datang tempat yang tak mulia. Bermakna bumi malam itu sangat mulia, sehingga kan malaikat-malaikat turun berbondong-bondong, dan ketuanya pun turun, malaikat Jibril alaihi salam. Begitu kalau orang yang mulia datang tempat kita, Masya Allah, tempat yang tidak ada nama jadi termasuk di dalam dada-dada akhbar dan di media-media sosial. Sebab yang hadir itu orang yang mulia. Ini hadirin, malaikat datang Allah. Tapi syarat apa tadi? Tidur dalam keadaan berwuduk. Bukan itu sahaja, kehadiran malaikat itu sudah suatu kemuliaan. Tapi ada tambah, nilai tambah. La yanqalibu sa'atan minal lail illa qala. Tidaklah dia, orang yang tidur tadi tu, membalik-balikkan badan dia. Maklum saja tidur, ada yang tidur ganai, ada tak berapa nak ganai, tapi biasanya akan ulang balik, ambil keselesaan. Kadang-kadang di sebelah kanan panas, setelah lama kita duduk ataupun tidur di rusuk sebelah kanan, sekarang ambil sejuk pula, dia automatik ambil sejuk pula, gitu. Kadang-kadang tidur dalam keadaan terlentang sekali-sekala, begitu, ambil keselesaan. Apa yang berlaku? Tidaklah dia membalik-balikkan badannya dalam satu saat pun, Allah, melainkan malaikat akan doa. Allahu Akbar. Hadirin saya, kalau baca hadis ni tak tahan saya. Malaikat doa. Siapa malaikat? Kita kalau berdoa, maaf, innallaha la yaqbalu du'a min qalbi ghafilin. Sesungguhnya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima doa daripada hati orang yang ghaflah. Allah tak terima doa tu. Jadi kita tak concentrate ketika doa. Baik, bermakna belum tentu makbul, tapi insya-Allah makbul. Tapi ni malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah buat maksiat kepada Allah. Tuan-tuan, antara rahsia kita rukuk dalam solat, kenapa? Antara rahsianya. Sebab itu nikmati nikmat ini. Ini bukan sebarang, hadirin. Ketika Nabi di-mi'rajkan, bermaksud naik langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sidratul Muntaha, di 9 mustawa, yang ke-10 Arash. Nabi mendapat penghormatan oleh malaikat. Sebahagiannya malaikat yang tak pernah angkat, sujud saja sejak awal penciptaannya, tak pernah angkat. Tapi ketika Nabi hadir, malaikat tadi itu angkat sekejap bagi penghormatan kepada Nabi. Maka Allah mengabadikan peristiwa ini dengan rukuknya kita. Itu apa tu? Itu adalah penghormatan malaikat yang tak pernah angkat wajahnya, melainkan pada malam itu kepada Sayyidul Wujud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu solat ini adalah kenangan. Solat ini kenangan. Sebab itu nikmati keladatan solat. Tapi mesti tahu hakikat zahir,
dengan hakikat batin. Ini kena mengajilah. Ketika membaca at-tahiyyat, itu yang pernah dilafazkan oleh Nabi dahulu ketika berada di hadratillah, bukan Allah di situ, tapi berada di tempat yang sangat mulia itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, assalamu alayna. Nabi tak lupa dengan umat. Na tu kami, maksudnya termasuk umat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Para malaikat yang menyaksikan peristiwa agung ini menyebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini solat ini hadirin dinikmati. Kena tahu hakikat zahir dengan hakikat batin. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah menyebut orang yang solat tapi bergerak-gerak, memegang-pegang janggut, ataupun tak ada janggut pun menggaru-garu, orang sebegini insya-Allah sah insya-Allah, asalkan jangan dadanya beralih daripada kiblat. Sah, tapi cederanya banyak, cedera zahirnya banyak. Orang sebegini, kata Al-Imam Al-Haddad, sebenarnya beliau mengutip apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebab Al-Imam Al-Haddad sangat cinta dengan Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Haddad sangat cinta dengan Al-Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan kalau buka kitab Nasaih, itu penuh dalam tu Al-Imam Al-Ghazali. Dan ini juga sebenarnya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang solat jaga rukun qalbi tapi rukun fi'li tak dijaga, seumpama cedera dari segi zahir dan dari segi anggotanya. Seumpama seseorang yang menghadiahkan kepada seorang raja seorang puteri yang hidup tetapi buta matanya, rompong mukanya, putus telinganya, kudung kaki dan tangannya. Banding dengan seseorang, dia Masya Allah dari segi pelaksanaan solat tak ada yang gerak-gerak, khusyuk betul, tapi hatinya sampai ke Qadian, hatinya sampai ke mana? Mesir, ke Yaman, maksudnya tak khusyuk. Orang ini diumpamakan menghadiahkan seorang puteri yang cantik jelita, yang cukup lengkap anggota badan dan seluruhnya, tapi sayang puteri tadi mati. Antara dua ini, apakah akan diterima oleh raja ataupun sebaliknya? Jawapannya sudah pasti raja akan marah. Kedua-duanya dimasukkan ke dalam penjara, barangkali dihukum. Kenapa nak mempermainkan beta? Yang pertama tadi bagi puteri yang hidup tapi rompong muka, kudung anggota badan, ini kan mempermain-mainkan. Yang kedua, semuanya komplit, malah cantik jelita. Rupa-rupanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nam, jenazah secantik macam mana pun kalau dah namanya jenazah. Nam, karena itu kata Sayyiduna Uqbah bin Nafi' dalam bab solat ini, kabattu salah 20 sanah thumma istamta'tu biha baqiyata umri. Aku belajar macam mana nak sedap solat 20 tahun. Selepas itu onwards baru saya sedap nak solat. Nah, kan itu hadirin, belajar cara solat zahir dan batin. 6. Ini malaikat doakan ini. Apa doa malaikat? Allah, saya tak boleh nak bayang tuan-tuan. Pasti dimakbulkan oleh Allah. Ini berlaku setiap malam ni. Tidur ni bukan tidur waktu kuliah, hanya waktu malam. Ini malam lagi nak tidur malam ni.
doa malaikat, Allahumma ghafir li 'abdik fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu ini kerana dia tidur dalam keadaan berwuduk. Masya Allah. Sama-sama ya, malam ni kita usahakan. Hadis ini riwayat al-Imam At-Tabrani. Macam mana wuduknya? Wuduk macam biasa sebelum nak tidur. Sampai tuan-tuan yang mungkin takut-takut tak dapat nak solat witir dahulu, nah. Kata ulama kita, ketika solat witir itu tafaul, niat, ya Allah, seperti mana kami tutupkan malam ini, seperti mana saya tutupkan malam ini dengan witir itu ganjil, maka ya Allah tutupkan juga hidupku dengan tauhid padamu. Itu namanya tafaul, berniat sebegitu. Sama juga tuan-tuan yang melangkah kaki kanan, tafaul niat, ya Allah jadikan saya orang yang kanan, ashabu al-yamin. Ketika melangkah kaki kiri, ya Allah jangan jadikan aku di kalangan ashabu al-shimal. Nah, kalau pakai minyak wangi, bacalah doa, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan di hari akhirat. Ya Allah, seperti mana bau minyak wangi ni sedap, maka bagi juga kesempatan padaku untuk menghidup yang sedap ini juga nanti di hari akhirat. Di mana kalau tidak di syurga? 500 tahun perjalanan, 500 tahun perjalanan sebelum nak masuk ke syurga, baunya sudah dapat dihidup. Allah, ini 500 tahun, macam mana dalam syurga? Tak tahu. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Ada hadis yang lain, Nabi suruh kita baca doa ini sebelum kita nak tidur malam. Anil Barra ibn Azib, daripada seorang sahabat Nabi bernama Al-Barra ibn Azib, qala, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, bermaksud berpesan denganku, idza ataita madja'aka, kalau kamu nak datang ke tempat tidurmu, bermaksud kalau kamu nak tidur, fatawadda, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah, hendaklah kamu wuduk macam mana wuduk kamu nak solat. Satu, thumma taji' ala shiqqikal ayman, maka tidur mengiring sebelah kanan macam ni. Mengiring sebelah kanan begini. Kenapa? Itu mengingatkan kita nanti dalam kubur. Sebab nanti manusia jenazah kalau dikuburkan begitu, iaitu sebelah kanan, mengiring sebelah kanan. Qul, lepas kamu buat tadi satu, wuduk. Yang kedua, baring dengan mengiring sebelah kanan. Malam ni kita buat insya-Allah. Sebab Imam Nawawi mengatakan mana-mana ilmu yang didengar, dipelajari, wajib amal walaupun sekali. Bila dah amal sekali, lepaslah kewajipan itu. Sebab tuan-tuan dah dengar saya malam ni kan, kena buat. Menyesal kata mai malam ni. Dah benda ni sunnah Nabi. Ni sunnah Nabi. Bila kita buat macam begini, terus ingat, ya Allah, this is the sunnah of your beloved prophet. I am now practicing. Pahalanya satu riwayat, satu mati syahid. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir kefasadan sudah berlaku, maka baginya satu mati syahid. Buat malam ni satu mati syahid, malam esok mati syahid lagi, pahalanya. Apa dibaca? Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku padamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku letakkan lambungku ini kepadamu. Maksudnya menyerah diri sebegitu. Rahbatan wa raghbatan ilaik, rahbah rasa takut, wa raghbatan rasa
berlindung, raghbah, inginkan, ilaik, keredaanmu. La malja'ah, tidak ada al-luju, tempat berlindung, wala manja'ah, tidak ada tempat yang selamat untuk berlindung. Tadi tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Minka, daripadamu, daripada kemurkaanmu, illa ilaik, melainkan hanya kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman dengan kitab Al-Quran yang telah engkau turunkan. Wa binabiyyika alladhi arsalt, dan aku beriman juga dengan nabi yang telah engkau utuskan. Cukup di situ. Kata Nabi, fa in mutta, kalau malam tu kamu mati, mutta alal fitrah, kamu mati dalam keadaan fitrah. Tuan-tuan, itu kehidupan orang mukmin ni. Dalam keadaan sedar dia senang, dalam keadaan tidur dia optimis, sebab dia dah tidur baca yang ini. Kalau dikatakan meninggal, berapa ramai orang meninggal waktu dalam tidur? 6. Meninggal kamu, fa in mutta alal fitrah, kamu meninggal dalam keadaan fitrah. Faj'alhunna akhira ma taqul, jadikanlah baca yang tadi itu sebagai suatu yang paling last yang kamu sebutkan, sebab hanya berpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pasrah, doa ni doa yang pasrah. Kata sebagian ulama, apakah ini boleh dibaca setiap kali tidur? Silakan, boleh, tapi ini khusus untuk tidur malam. Kalau meninggal dalam keadaan fitrah, sebab dia sama dengan bacaan la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kalau nak tambah silakan. Tidak ada daya untuk tidak berbuat maksiat, melainkan protection daripada Allah. Wala quwwata, tidak ada kekuatan berbuat amal, illa, melainkan dengan pertolongan Allah. Ini ditafsirkan oleh hadis Nabi sendiri, la haula an ma'siyatillah illa bi'asmatillah, wa la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Bacaan ini, kata Nabi, fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Doa yang kita baca tadi itu, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. InsyaAllah sekejap ya kita nak hafaz sebab mudah di mulut. Ini sama dengan hikmah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu lagi bagus. Setelah kita baca ini tadi, kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau boleh diamalkan selepas subuh 100 kali, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam satu peperangan ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Auf. Beliau ada seorang anak yang bernama Malik, Sayyidina Malik. Remaja, saleh, bagus anaknya ini. Dihantar ikut perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginkan anak ini syahid supaya nanti boleh menjadi pembantu kepada kedua orang tuanya masuk syurga. Habis peperangan, adat Nabi tidak suruh para jurid balik dahulu, melainkan berkumpul di hadapan Masjid An-Nabawi untuk diketahui siapa yang masih hidup, alhamdulillah, boleh perang lagi akan datang. Siapa yang sakit nanti kita ta'ziyah, dan siapa yang syahid nanti kita akan bagi tahu kepada kedua orang tuanya di rumah.
Ternyata semua ada kecuali seorang, iaitu Sayyidina Malik bin Auf. Datang Sayyidina Auf, ya Rasulullah, apa gerangan anak saya? Nabi mengatakan, saya belum dapat wahyu lagi, sebab Nabi tidak berbicara melainkan dengan wahyu. Mudah-mudahan akan ada perkhabaran daripada Allah, tapi kamu dan isteri balik dulu kat rumah. Banyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis ni tidak sebut al-azim, kalau nak sebut pun boleh. Diamalkan terus daripada siang tadi tu, petang terus, tak buat kerja lain, mengamalkan tu sahaja sampai keletihan, malam tertidur. Sekitar pukul 1, pukul 2 tengah malam macam tu, ada orang ketuk pintu. Sayyidina Auf bangkit dan tengok, eventually yang depan pintu tu adalah Sayyidina Malik bin Auf. Malik, naam abah, ni anak abah. Rasulullah mencari kamu siang tadi, mana kamu pergi? Abah, saya ditangkap oleh musuh dan dikurung di satu tempat yang jauhnya 2 hari perjalanan daripada bumi Madinah ini. Dirantai dengan rantai besar dan kecil sampai saya tak kuat nak gerakkan tangan dan juga kaki kerana terlalu berat dan banyak. Tapi suatu yang pelik berlaku baru tadi. Apa? Tuan-tuan, ni hadis sahih ni. Cerita tentang ni diceritakan dalam hadis yang sahih. Saya melihat besi-besi tadi tu, rantai-rantai tadi tu, dia membesar. Dia tak ada lah bunyi, saya bagi bunyi bagi nampak dia membesar sampai saya celuh tangan dan kaki saya. Ini kesempatan untuk lari. Ya, dan dalam pada tu Sayyidina Malik dan lagi ambil 3-4 ekor kambing untuk dibawa balik. Ini bukan curi, hadirin. Ini namanya ghanimah, harta rampasan perang. Para sahabat kalau jumpa Nabi bawa harta rampasan perang, ini bermakna mereka bersungguh berjuang. Karena itu dibetulkan fakta dalam perang Uhud. Ini guru saya, Al-Syekh Al-Doktor Profesor Salamah Balwi Al-Harfi. Beliau kata ketika mengajar kami tentang perang Uhud, tolong bagi tahu dengan orang supaya jangan memandang rendah kepada sahabat Nabi. Benar, dalam perang Uhud tentera berpanah yang berada di Bukit Rummah itu turun mengambil harta, benar. Tapi itu bukan untuk diri mereka, bukan untuk dunia mereka. Kalau mereka nakkan itu, mereka tak akan pergi berperang. Tapi mereka tahu turun ke bawah ambil harta bukan untuk diri mereka, sebab bagi mereka nanti harta itu, nah ya Rasulullah, daripadaku bermakna saya bukan takut berjuang, tidak seperti orang Yahudi, la yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Orang Yahudi itu pengecut, tidak akan memerangi kamu melainkan di kubu-kubu yang sudah terbina. Sebab itu tuan-tuan tengok di Khaybar, Yahudi yang paling ganas Yahudi Khaybar, yang paling kuat pertahanan Khaybar, paling banyak persenjataan Khaybar. Sebab itu siapa yang buat umrah sempatkan di sana. Nah, sudah ada merah, tak sempat saya nak khatamkan, kita khatamkan nanti untuk akan datang. Cuma banyakkan kita mengamalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya nak bagi tahu cerita tadi tak habis, sambungnya bila? Dengan izin Allah bulan hadapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila malakul maut datang, dia tidak datang berseorangan. Malakul maut akan datang dengan satu kumpulan, sama ada kumpulan itu adalah kumpulan malaikat rahmat ataupun malaikat maut akan turun dengan sekumpulan malaikat azab untuk orang kafir ataupun orang fasik dan munafik.